بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, seperti mana biasa hari-hari yang telah berlalu kini dan selamanya, kita panjatkan rasa terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi memberi ruang kepada kita untuk sama-sama kita mengimarahkan surau ataupun masjid kita. Dan kita harap amalan ini Allah Ta'ala jadikan satu asas ataupun aset untuk membina kedudukan, kekayaan dan juga pangkat serta jawatan kita ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi dia cerita dalam sepotong hadis pasal orang yang banyak menghabiskan masa dia berjalan, dia mai duduk dalam tempat mengaji dan mai ke surau ataupun masjid. Nabi kata la yakhtu khutwatan illa rafa'allahu biha darajah ataupun rafi'at lahu darajah. Nabi kata siapa langkah satu langkah menuju ke tempat kebaikan dan kebajikan, setiap satu langkah yang dia langkah tu Allah Ta'ala naikkan satu jawatan dan satu pangkat dia. Setiap satu langkah yang dia langkah, satu jawatan dan satu pangkat. Kalau 20 langkah, 20 jawatan yang Allah Ta'ala bagi. Yang mana jawatan ni merupakan satu benda yang diburu oleh manusia. Semua orang pakat nak jawatan. Sebab hidup orang yang ada jawatan ni disanjung oleh manusia. Tapi yang ni Nabi kata siapa langkah mai ke tempat kebajikan, satu langkah Allah Ta'ala angkat satu pangkat dan satu jawatan. Yang Allah Ta'ala nak angkat dan lantik, tak ramai orang nak rebut, tetapi pangkat yang dilantik oleh manusia yang ni menjadi rebutan. Sebab tu tuan-tuan, saya dengar Ustaz Ruslan Cik Ruh dia ceramah dari Kedah, dia kata orang ada pangkat ni pergi makan kenuri pun 5 biji bunga telur dia bagi. Nak balik sekali pula tuan rumah perempuan tambah 3 pula 8. Katanya awak banyak sangat, awak balik bila Tan Sri oi bagi kat anak cucu. Kita yang tak ada jawatan pi tak ada apa, balik tak ada apa. Awak balik awak main tadi ya. Tu nak cerita kata orang tak layan kita. Orang ada jawatan, orang sanjung. Namun begitu jawatan yang Allah Ta'ala nak lantik, tak ramai orang nak rebut. Sebab tu pengalaman saya waktu duduk mengaji tahun 2004, Menteri Penerangan Malaysia pergi ziarah kami, dan dia buat satu seminar ataupun satu program majlis penerangan mengenai Islam Hadari. Pada keesokan harinya dia ajak saya bawa dia pusing bandar Damaskus atau bandar Damsyik. Jadi esok pukul 10 pagi saya pun tunggu di sekian tempat, bawa dia pusing-pusing. Tapi memandangkan saya tumpang kereta dia bawa saya lah maknanya. Yang saya nak ceritanya tuan-tuan, sampai dalam perjalanan di tengah pekan ni, ada biasalah menteri ni polis depan 2 orang, belakang 2 orang. Saya pun duduk dengan dia di belakang sekali. Rasa macam orang besar juga saya pun, dan memang besar lah saya ni. Sampai dekat lampu isyarat warna merah, kami boleh berjalan juga, kereta terus. Orang lain hak hijau kena berhenti. Saya seumur hidup baru rasa rupa-rupanya best jadi menteri. Allah, rasa tak mau nak turun pada kereta. Setiap kali lampu isyarat merah, polis suruh jalan. Yang hijau polis tahan.
Tu kalau ada orang nak beranak pergi hospital memang beranak tepi traffic light lah. Buhlah nama Muhammad traffic light ke apa ikut lah. Boleh lalu. Nak cerita kata ni jawatan yang siapa bagi? Bukan Allah Ta'ala bagi, bahkan dilantik oleh manusia. Memang seronok hidup orang yang berjawatan. Sebab tu Nabi kata siapa langkah satu langkah mai kepada tempat kebajikan, satu jawatan yang Allah Ta'ala bagi. Ini baik untuk orang yang gila jawatan lah. Dia nak 40 jawatan, dia langkah 40 kali main masjid, boleh 40 jawatan. Ini nak cerita kata betapa janji daripada Nabi SAW untuk melantik dan nobatkan seseorang umat dan mana-mana individu yang menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi untuk bina kedudukan dia, nescaya akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kena buat kelak modal, tak kena duk ceramah, tak kena berkempen, tak kena lobby nak ke pangkat, guna kaki berjalan mai surau dan masjid, khalas. Tentang sebagai muqaddimah, dan mudah-mudahan muqaddimah tu ada sikit sebanyak boleh peringat benda-benda yang kita lupa dan juga kita alpa. Baik, malam ni kita akan sambung fiqhus sirah dan masih lagi dalam tajuk saki-baki agama jahiliah, agama yang benar yang diamalkan oleh golongan jahiliah. Saki-baki agama yang benar yang masih diamalkan oleh golongan jahiliah. Maknanya zaman jahiliah ni walaupun depa ni tak ada tok guru, tak ada ustaz, depa masih lagi beramal dengan amalan-amalan yang betul yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Cuma cara depa beramal itu salah sebab tak ada orang duk tegur cara depa buat, akhirnya cara buat ibadat tu tak betul. Tapi asal ibadat tu memang daripada ajaran Nabi Ibrahim. Ini dalam tajuk tu. Dan malam ni kita nak sambung tajuk tu tang mana, nak cerita tang orang yang mula-mula bawa masuk berhala dalam Mekah. Sebelum tu memang berhala tak ada, cuma orang sesat daripada ajaran agama Nabi Ibrahim je. Tapi tak sembah berhala lagi. Jadi ni orang yang nak cerita malam ni, kita nak baca orang yang mula buat masuk berhala dalam masyarakat jahiliah. Ketika mana masyarakat jahiliah ni dah terpesong dan tak ada pegangan yang asal, cuma mereka buat pegangan tadi ni duk ingat Tok Wan mereka cerita. Mereka kata Kaabah apa kena jaga, haji apa jangan tinggal, buatlah kerja-kerja haji. Jadi mereka pun buat kerja haji cara mereka lah. Benda tu betul, buat cara tak betul. Tu depan dia akan cerita di antara amalan yang tersasar, yang memang asal daripada ajaran Nabi yang betul, tapi cara mereka amal tu salah. Baik, malam ni kita nak baca orang yang pertama. Dr. Said nak cerita yang mula-mula bawa masuk berhala dalam Kaabah ataupun dalam Mekah ataupun dalam Masjidil Haram. Baik, kata tuan kita ni hafizahullah ta'ala, wa kana awwalu man adkhala fihim asy-syirka wa hamalahum ala ibadatil asnam Amr bin Luhay bin Qub'ah jadda Khuza'ah. Dr. Said kata orang yang mula-mula bawa masuk amalan yang syirik ke dalam masyarakat Mekah ni, dan juga orang yang mula-mula bawa berhala, orang yang mula-mula reka berhala ni, ataupun orang yang mula bawa berhala ni ialah Amr bin Luhay bin Qub'ah jadda Khuza'ah. Ni orang yang pertama menyesatkan masyarakat jahiliah, memurtadkan dan mensyirikkan orang masyarakat jahiliah adalah seorang manusia yang bernama Amr bin Luhay bin Qub'ah. Dia ni ada sangkut paut dengan keturunan Rasulullah. Ni bersangkut paut juga, ada kena dengan keturunan Rasulullah. Baik, rawa Ibnu Ishaq an Muhammad bin Ibrahim bin Harith At-Taimi anna Aba Salih As-Samman haddatsahu annahu sami'a Aba Hurairah yaqul. Ringkas cerita Ibnu Ishaq dia buat mai sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi Hurairah kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, satu hari kami tengah duk ngaji, kami dengar Nabi pernah kata satu benda. Kata kat siapa?
kata kat sahabat seorang lagi, yaqulu li Aktham bin Jaun al-Khuzai, kata kepada sahabat yang bernama Aktham bin Jaun. Abi Hurairah duk sekali Aktham, duk mengaji dengan Nabi. Satu hari Nabi ni pi kata kat Aktham, dia berhadapan dengan Aktham. Kalau kita nak buat contoh kan, tengah duk mengaji, dia berjalan pi dekat dengan Aktham. Tu baik. Nabi kata apa? Ya Aktham, ra'aitu Amr bin Luhay bin Qum'ah bin Khandaf yajurru qasbahu finnar. Wahai Aktham, aku telah melihat Amr bin Luhay bin Qum'ah bin Khandaf, dia ni menarik urat perut dia ketika mana dia berada dalam neraka. Ni Nabi cerita kepada Aktham. Dia kata aku tengok Amr bin Luhay ni duk merangkak tarik urat perut dia, terburai kelak, duk heret perut lampi neraka. Pasal apa Nabi cerita kat dia? Dua sebab Nabi cerita kat dia. Pertamanya, Aktham ni dia kena adik-beradik juga dengan Amr bin Luhay. Dan yang kedua, muka Aktham ni nak sama dengan Amr bin Luhay. Ni Amr bin Luhay ni zaman lama dah, pertengahan di antara zaman Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya cerita lama dah Nabi habaq kepada Aktham. Abu Hurairah dengar ni. Tu baik. Dia kata aku tengok Amr bin Luhay duk heret urat perut dia dalam neraka. Fama raaitu rajulan ashbaha bi rajulin minka bihi wala bika minhu. Dia kata dalam seumur hidup aku tak pernah tengok orang yang dia tu sebiji nak semacam hang, dan hang pun sebiji sama dengan dia. Tu nak cerita kata memang sama betul-betul. Kalau kita kata muka hang macam dia tu, boleh gagah lagi. Mungkinlah nak sama segi hidung ke apa ke. Yang ni Nabi kata aku tak pernah tengok muka orang yang sama dengan hang, dan hang pun sama macam dia. Tu nak cerita kata memang sama betul-betul. Kalau pendek sama-sama pendek, kalau hidung bengkok sama-sama bengkok, kalau sebelah luah lubang hidung, hang pun sebelah luah ke. Tu nak cerita, sebab tu dia guna istilah dia sebiji macam hang sebiji macam dia. Tu dua-dua belah. Nak tunjuk kata memang makna yang mendalam, memang rupa sebiji. Kalau tengok ni orang teguk, duk ingat dia dah. Tu macam tu kita minta doa dan sembahyang istikharah. Doa sembahyang istikharah dia kata apa? Kalau benda ni baik, fasrifhu anni wasrifni anhu. Doa kita, wahai Tuhan, kalau benda ni jahat, tolong jauhkan dia daripada aku dan jauhkan aku daripada dia. Apa maksud? Kalau kita kata cawan ni dengan botol ni sama-sama bergerak lagu tu. Tu maksud dia. Dua-dua belah pihak nak minta jauh. Tu maksud dia. Kalau kata minta lah benda jahat tu jauh, ni sebelah, yang ni duk jauh, kawan ni duk pergi cari belakang. Tu takut tu. Sebab tu kadang-kadang kita minta benda tu jauh pada kita, kadang-kadang kita duk pergi cari lah. Sebab tu dalam doa istikharah, kalau benda tu tak baik, wahai Tuhan, tolong jauhkan dia daripada aku, dan aku juga tolong jauh daripada dia. Biar pekat berpisah, tak jumpa dah. Ni nak ajak kita, kalau nak mengelak daripada benda-benda yang tak baik, kena dua-dua, kena pisah. Kalau seorang yang duk mengelak, seorang lagi duk cari, sampai sudah tak habis, tak ada episod yang terakhir. Tu sebab tu dalam hidup kita, kalau ada benda apa yang mengganggu gugat kita, jangan duk tak kat atas meja. Ni gambar yang lama-lama duk selit celah almari, berkeli dengan suami dia, duk kelak gambar hak lama. Sebab duk ada lagi gambar. Yang suami pun macam tu lah, pening-pening kepala, tarik gambar hak lama celah almari. Dia kata ni mak aku punya pasal, bala aku kena tanggung, serap tarik gambar lama. Duk perhati, rasa tenang jiwa. Ni semua penyakit ni, bakar terus gambar. Ni kata fasrifu anni wasrifni anhu, minta dua-dua. Macam ni Nabi cerita, aku tak pernah tengok rupa orang yang sebiji dengan hang pun sama dengan dia. Memang betul-betul samanya. Sebab ada sangkut keturunan tak? Baik, kita sambung balik.
Jadi Nabi kata kat dia. Faqala Aksam, lalu Aksam pun tanya, asa an yadurrani shibhuhu ya Rasulullah. Harap-haraplah dengan sebab aku serupa ni tak memberi mudarat kepada aku. Apa maksud? Nabi cerita kata Amr bin Luhai duk heret orang perut dalam neraka dan dia muka sebiji dengan hang. Aksam kata apa? Harap-haraplah walaupun muka sama, aku tak jadi macam dia. Maksudnya Nabi cerita dia masuk dalam neraka, walaupun aku sama, harap jangan masuk dalam neraka. Tu baik. Ini doa dia dan dia kata depan Nabi. Qala, Nabi pun jawab balik, la, dia kata dak. Innaka mu'min wa huwa kafir. Hang Islam, dia kafir, sebab tu dia masuk neraka. Tu ni nak menambahkan lagi, orang panggil nak bagi dia rasa tenang. Tu Aksam ni bila Nabi sebut lagu tu, Nabi sebut dia gelabah dia kata harap-harap dak kot walaupun muka sama Rasulullah tak dak. Hang Islam dia kafir. Rasa lega dah. Ni nak cerita tentang benda semata-mata sama segi rupa, tabiat, tak apa. Jangan sama segi perbuatan, memang akan terima nasib dan padah yang sama. Tu. Kalau sama segi rupa, tak ada masalah. Sama segi perbuatan, akan menerima nasib dan juga padah yang sama. Baik. Jadi Nabi kata lagi, innahu kana awwala man ghayyara dina Ismail. Dialah orang-orang yang mula mencetuskan ataupun tunjuk orang yang mula-mula mengubah ajaran agama Nabi Ismail. Ajaran agama Nabi Ismail ni Nabi Ibrahim lah juga, sebab Nabi Ismail ni macam kita pakat duk tahu dia anak Nabi Ibrahim. Jadi Nabi kata dia ni masuklah neraka, heret orang perut, sebab dia orang pertama yang ubah ajaran agama Nabi Ismail ataupun Nabi Ibrahim. Nak cerita pada kita apa tuan-tuan? Orang yang mula tunjuk jalan yang tak baik, kalau orang lain ikut jalan tu, dia kena tanggung dosa semua orang buat. Ni kita kena hati-hati. Kita dengan adik-beradik kita dengan anak beranak kita, tersilap kita buat, dia ikut cara kita kena tanggung dosa. Kerana kita lah orang yang mula menunjukkan perbuatan-perbuatan tersebut. Sebab itulah disebut dalam hadis, mafhum dia, ketika mana berlaku pembunuhan Qabil dan Habil, mereka orang pertama melakukan pembunuhan. Disebut dalam hadis, pembunuhan yang berlaku bermula selepas daripada zaman mereka sampailah kiamat, mereka terpaksa tanggung dosa-dosa pembunuhan. Sebab mereka mula reka jalan. Sebab tu hadis Nabi kata, man sanna sunnatan hasanah fa'alaihi ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang tunjuk jalan baik, dia akan dapat pahala yang dia tunjuk dan dapat pahala orang yang buat benda tadi. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang tunjuk jalan tak baik, dia kena tanggung dosa dan juga tanggung dosa orang yang ikut benda tak baik tadi. Sebab tu kalau kita silap dalam satu benda, kita dah berubah, kita kena habaq balik kat orang. Kita ajak satu benda orang, benda tak baik, kita kena perbetul balik setakat mana mampu. Kalau tidak, kita terpaksa tanggung segala kejahatan manusia, sebab kita lah yang mula pamerkan perbuatan dan mula mencetuskan benda-benda tu. Ni tuan-tuan, kadang-kadang orang buat silap, dia tak berasa kata dia buat silap, duk berasa betul. Yang terbaru kita dengar auranya cadangan untuk mengelak pembuangan anak zina. Mereka buat cadangan supaya menyediakan satu tong kepada bayi yang nak dibuang. Tak pada setiap pekan, kalau kita kata di Bidung tak satu tong, Sungai Petani kat Jamsak satu tong, Kuala Ketil satu tong, Baling satu tong, Sek satu tong, Kulim satu tong, setiap bandar yang ada, supaya kalau ada orang mengandung anak luar nikah, jangan tahu merata pibuh lantong tu.
bagi jalan pula. Boh lantung tu Kementerian Kesihatan mai kalau tengok yang mati pi tanam, yang hidup balik buat balik hospital. Kalau ada orang nak beli, jual. Ni jual orang. Nak cerita tuan-tuan, sunnatan sayyi'atan, jalan yang jahat. Orang ikut, kalau orang pakai kena tanggung dosa. Setiap kejahatan orang buat, jenuh pikui, dosa kita tak larat bawa. Fa aina tadhhabun, Allah Taala kata, hampa nak pergi mana, dosa hampa tu dosa kita, duk tolong bawa hak orang pula. Tu nak cerita kata yang kisah Amr bin Luhai ni, dia orang yang mula mengubah ajaran agama Nabi Ismail alaihi salam. Sebab tu Nabi kata tempat dia di neraka. Baik. Lepas tu kata lagi, warawa Ibnu Hisham kaifiyata idkhali Amr bin Luhai hada. Ibnu Hisham riwayatkan sepatah hadis macam mana cara Amr bin Luhai wak balik berhala ke Mekah. Tadi dia cerita kata orang yang mula wak masuk ialah Amr bin Luhai. Ni dia nak cerita cara yang dia boleh wak main. Mik tang mana, jumpa cerak mana. Baik. Dia kata, faqala Ibnu Hisham kata, kharaja Amr bin Luhai min Makkah ila Syam fi ba'd umurih. Amr bin Luhai dia keluar daripada Mekah pi ke Syam, pi ke Syria untuk menguruskan beberapa urusan dia. Falamma qadima ma'a min ardi Balqa wa biha yawma idzin al-amaliq. Bila mana dia sampai di satu tempat yang bernama Ma'a, di antara Mekah dan juga Syria, yang mana negeri itu didiami oleh golongan anak beranak Nabi Nuh alaihi salam, yang digelar mereka itu adalah golongan Amaliqah. Keturunan Nabi Nuh alaihi salam duduk di tempat yang bernama Ma'a, di antara Syria dan juga Mekah. Tu digelar sebagai Amaliqah. Amaliqah ni maksud dia raksasa ataupun badan besar. Memang kita dengar zaman Nabi dulu memang di antara Nabi-Nabi yang besar, kita dengar cerita Nabi Adam, Nabi Musa. Maknanya keturunan Nabi dulu ni semua besar-besar. Ubak, Qabil, Habil, panjang. Sini sampai pintu belakang. Ubak dia. Jadi keturunan itu besar-besar. Jadi sebab tu digelar sebagai Amaliqah. Golongan-golongan besar, raksasa. Bukan sekat gemuk, memang besar. Dalam kitab Aqidatun Najin kan kita mengaji, dia habaq kata Nabi Musa 6-7 depa ketinggiannya. Masuk surau kita terbelah bumbung. Nabi Adam sama dengan pokok nyok. Duduk cerita besar-besar dan memang besar. Kita duk mengaji syair jahiliah, dia cerita memuji dan duk puji sebilah pedang. Pedang yang digunakan pakai oleh tentera-tentera Arab dahulu zaman jahiliah, yang paling berat sampai dia punya berat dia 25 kg. Sebelah pedang, sebilah pedang 25 kg. Tongges tu 14 kilo. Kita angkat tongges sebelah main macam pedang. Lagu tu lah mereka pegang pedang. Nak cerita kata besarnya badan mereka. Jadi jumpa golongan Amaliqah ni. Baik. Dikata-kata golongan ni ialah keturunan Nabi Nuh alaihi salam, iaitulah cucu kepada Sam bin Nuh. Cucu kepada Sam bin Nuh. Ini golongan-golongan ni. Anak Nabi Nuh bernama Sam, dia ada anak seorang lagi bernama Lauz, dan anak kepada Lauz tu. Tu baik. Ni golongan Amaliqah. Baik. Ra'ahum ya'budun al-asnam. Amr bin Luhai dalam pertengahan sampai di kampung depa tu, dia duk tengok depa duk sembah berhala. Duk tengok sembah berhala. Bila tengok depa sembah berhala, dia kata faqala lahum, dia pun kata tanya depa. Dia kata ma hadzal asnam allati arakum ta'budun. Dia kata benda apa yang aku duk tengok hangpa duk sembah ni? Benda ni netang apa dia tanya. Tengok pakat duk rumun ingat ni. Ni Amr bin Luhai tanya golongan Amaliqah tadi lah. Tu baik. Faqalu lahu, depa pun jawab bila mana Amr bin Luhai tanya benda apa ni. Lalu depa pun habaq kat dia, hadhihi asnamun na'buduha nastamtiruha fatumtiruna. Dia kata inilah Tuhan yang kami duk puja, duk sembah dia, bila kami minta hujan supaya turunkan hujan, fatumtiruna, lalu dia akan turunkan hujan pada kami.
wa nastansiruha fatunsiruna. Kalau kami minta tolong apa pun dia pastikan tolong kami. Ni berhala ni. Depa habaq kat Amr bin Luhai. Baik. Bila dah depa habaq lagu tu, faqala lahum, dia pun tanya depa, afala tu'tunani minha sanaman fa asiru bihi ila ardil arab faya'buduhu. Dia kata, boleh tak kalau hampa bagi kat aku sekok, aku nak bawa balik ke Mekah tu, nak kempen orang Mekah suruh sembah berhala ni pula. Dah depa habaq tadi kata nak hujan boleh hujan, nak minta tolong apa boleh. Tak ada isteri, nak cari isteri, minta kat dia, boleh isteri. Nak kaya miskin, minta kat dia, dia bagi jadi kaya. Nak apa pun minta lah. Dia kata, kalau gitu hampa bagi kat aku sekok boleh tak? Amr bin Luhai kata. Ni dia minta. Dia kata, aku nak bawa dia ni, nak balik ke Mekah, nak letak di Mekah, lepas tu nak kempen orang supaya minta doa dan sembah dia. Baik. Lalu bila mana dia kata lagu tu, fa'tauhu sanaman yuqalu lahu hubul. Depa pun bagi sekok kat dia. Bagi sekok kan. Yang dinamakan berhala tadi dengan nama hubul. Nama berhala tu nama hubul. Ni bahasa golongan Amaliqah lah. Bukan bahasa Arab. Tu baik. Faqadima bihi Makkah fanasabahu wa amara an-nas bi'ibadatihi wa ta'zimihi. Dia pun usung buat balik berhala hubul tadi ni, dan dia pacak di Mekah dekat dengan Kaabah, dan dia kempen orang supaya suruh sembah dan mengagungkan berhala tadi ni. Tu. Di situlah bermulanya golongan-golongan Arab ni mula menyembah berhala lepas dia buat balik. Sebelum tu depa sesat ya, tapi depa tak sembah berhala. Tapi dalam keadaan susah, tak ada tok guru, orang lain bawa mai satu ajaran yang baru, pakat terikut beh. Sebab kefahaman dan ilmu tu tak ada terikut. Sedangkan kalau ikutnya depa boleh fikir, tapi depa tak boleh fikir. Apa maksud boleh fikir? Sebelum Amr bin Luhai buat balik berhala pun hujan duk turun dah. Tiba-tiba Amr bin Luhai kata kalau nak minta hujan, minta kat dia. Sebelum berhala dah pun hujan duk turun dah. Mereka duk boleh makan mewah lah. Sepatutnya mereka fikir lagu tu, tapi mereka tak boleh nak fikir. Ni sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Tabarakalladzi, dia sebut bagi peringatan kepada orang. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Kalau dululah, kata golongan ahli neraka sa'ir, lau kunna na'qilu, kalau dulu kami fikir benar yang kami dengar. Nasma'u, kami dengar, wa na'qilu, dan kami fikir, ma kunna min ashabis sa'ir, kami tak akan dimasukkan dalam neraka sa'ir. Ni Allah Ta'ala nak cerita manusia hidup dia tanpa ilmu dan tak menggunakan akal untuk fikir. Ni masalah macam golongan ni. Macam golongan ni, depa duk tahu dah hujan duk turun. Amr bin Luhai buat balik berhala, kata boleh minta hujan, hujan turun. Lah tak ada berhala pun hujan turun dah. Tapi tak boleh nak fikir. Sebab apa? Sebab kejahilan yang terlampau tebal dalam jiwa mereka, golongan jahiliah, dan juga kesesatan. Sesat yang terlampau dan jahil. 500 tahun tak ada tok guru duk ajak mereka, tu yang sesat. Mudah terima fahaman-fahaman yang baru. Sebab tu tuan-tuan guru duk peringat kita mengaji biar faham betul-betul. Sebab tu kisah yang golongan sebelum kisah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi berdoa kepada masyarakat Mekah, dan ada orang yang beriman di kalangan sahabat Nabi lah. Golongan-golongan Yahudi ni mai jumpa sahabat. Dia kata apa? Dulu Nabi Yaqub waktu nak meninggal, dia wasiat ke anak beranak dia suruh beriman dan guna pakai agama Yahudi. Ni Nabi Yaqub wasiat. Depa mai habaq kepada sahabat-sahabat. Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi, jawab balik, ajak sahabat dia jawab balik kepada golongan Yahudi. Akhirnya bila Nabi ajak depa kebenaran, dan ajak depa, dedahkan kepada depa ilmu, akhirnya depa boleh tolak dakwah golongan Yahudi yang kata asalnya Nabi Yaqub perintah ke anak dia suruh berpegang dengan ajaran Yahudi. Tu.
Kalau mereka tak tahu asal usul agama Islam, mai kok mana? Duk dengar orang cerita kata Islam pakai ikut hanya nama aja. Tak tahu Islam tu apa dia. Roti meri ke apa, roti pak segi ke apa, tak tahu apa. Mudah terikut dan mudah diperdaya oleh orang-orang yang tertentu. Sebab itulah kita dengar macam-macam fahaman. Macam-macam fahaman yang kita duk dengar. Yang paling dahsyat dengan Syiah. Paling dahsyat. Tu yang duk jadi di Syria yang kita duk dengar cerita hari tu. Bashar Assad tangkap golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Suruh sujud gambar dia, sujud kat dia, mengucap tukar nama Tuhan, buh nama dia. Asyhadu an la ilaha illa Bashar. Aku naik saksi tak ada Tuhan melainkan Bashar Tuhan. Golongan-golongan Syiah berbanding golongan Wahabi. Kalau nisbahkan Wahabi dengan Syiah, bagus sikit lah bandingkan Syiah. Golongan-golongan Wahabi ni nak cerita kata fahaman. Ada fahaman jenis niat saja. Semayang apa tak kena, semua pakai niat. Innamal a'malu binniat. Tu hadis Nabi tak dalam kitab hadis 40 duk nombor 1. Pasal apa? Pasal niat tu penting. Kalau tak penting dia tak belakang. Sebab tu kita nak buat apa pun niat je. Orang pakai ikut habis. Ini nak cerita kata kefahaman. Kadang-kala setengah orang kata, dia tu ada dah asas agama. Pasal apa susah? Tu ada asas agama. Maksudnya biasa ngaji agama. Ngaji dia pun ada dua tentang. Ada yang dia mengaji. Faham apa nama ingat tapi tak faham dah. Ada hak mengaji tu faham, semua faham. Ada hak faham betul, ada hak faham salah. Tu. Baru ni lepas raya puasa jadi isu, kita bincang dengan sahabat-sahabat kita. Kawan-kawan kita hak ngaji sekali kita. Pertikaian dalam masalah zakat fitrah. Duk tolak zakat fitrah 2-3 kali. Depa kata tak sah, hak ni kata sah, hak ni kata tak. Maka duk cari jawapan tu tak impak. Duk tolak zakat. Bukan duk cerita mazhab lain, duk cerita mazhab kita. Timbul rayuh hendah. Habis kok kampung-kampung orang pening habis. Tu. Kita bukan nak cerita masalah khilaf ke apa, kita nak cerita kenapa konsep mazhab dan kenapa Islam ni dia tak boleh bawa orang cari satu maslahah yang boleh kita pakat ke arah tu. Memanglah benda ni banyak khilaf, dalam fiqh banyak khilaf, tapi tak adakah jalan untuk bawa ke satu masalah yang orang boleh terima benda tu dan dapat diselaraskan. Tu baik. Jadi itulah keadaannya. Maka dengan sebab itulah golongan-golongan ini terpedaya dengan hujah yang dibawa datang oleh Amr bin Luhai. Baik. Satunya Dr. Sa'id kata lagi, wa hakadha intasharat ibadatul authan fil jaziratil arabiyyah wa sya'a fi ahliha asyirku. Dia kata begitulah permulaan berlakunya penyembahan berhala di semenanjung Arab dan masyhur di kalangan penduduk-penduduknya tu dengan amalan-amalan yang syirik. Fansalakhu bidzalika amma kanu alaihi min aqidatit tauhid. Maka tertanggallah, terkupaslah dengan sebab mereka terima berhala tadi ni segala amalan-amalan yang mereka ambil daripada Nabi-Nabi sebelum ni yang terdiri daripada akidah dan sebagainya. Bila mana masuk berhala, tertanggal habis amalan tadi ni. Pegangan-pegangan yang sikit sebanyak, amalan-amalan sikit sebanyak yang kita kata betul sikit tadi ni, bila masuk berhala, pakat duk sembah berhala, habis rosak akidah dan pegangan mereka. Baik. Wastabdalu bidini Ibrahim wa Ismail ghairah. Depa mula tukar ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan ajaran yang lain. Ni baik. Wantahu ila mithli man tahat ilaihi al-umam al-ukhra min dalalat wal qaba'ih fil mu'taqadat wal af'al. Begitu juga akhirnya sekali depa ni jadi seperti mana umat-umat negara lain yang sesat. Macam kita baca hari itu Parsi. Kita baca hari itu Parsi itu Iran lah. Itali yang dikatakan Rom. Negara India. Negara-negara yang sekitar dengan semenanjung Arab. Sesat yang kita baca itu fahaman yang macam-macam. Akhirnya negara ni rosak. Jadi negara Arab juga terpengaruh dengan amalan ataupun proses syirik yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Akhirnya mereka ni terlucut satu demi satu ajaran yang dibawa datang oleh Nabi Ibrahim. Disebabkan Tok Guru tak ada nak jaga mereka. Mereka ikut mentah-mentah dengan ajaran Amr bin Luhai. Baik. Wa kana min ahammi ma dafa'ahum ila dhalika kullu al-jahlu.
Dia kata benda yang pertama yang menyebabkan mereka ni boleh terima berhala tadi ni, yang pertamanya ialah kejahilan. Ni dengan sebab jahil. Benda tu benda yang pertama menyebabkan mereka mudah terima, macam saya cerita tadi lah. Bila mana tak tahu dia terima bulat-bulat. Kejahilan ni merupakan salah satu benda yang cukup, yang salah satu daripada 3 benda yang melemahkan seseorang. Dia 3 benda yang buatkan kita lemah. Pertamanya jahil. Keduanya sakit. Sakit ni buat kita lemah, terpaksa nak buat apa kena minta tolong orang, lumpuh ke apa, tak boleh buat apa. Nak mandi orang kena curi. Yang ketiga miskin. Tak payah nak buat. 3 benda ni satu merupakan racun yang melemahkan seseorang. Dan di sini disebut kata kejahilan. Sebab tu dia mudah terima ajaran Amr bin Luhai. Kalau mereka tu ada juga maklumat dan pendedahan, apa-apa ilmu dan sebagainya, mereka boleh jadikan sebagai pelindung. Tu. Sebab tu rosak disebabkan ada pada mereka tu sifat jahil. Sebab tu banyak hadis duk cerita kat kita. Belajar tak kira lah benda apa pun. Kewajipan kita kena mengaji dan sebagainya. Dengan sebab jahil ni rosak amalan kita. Sama ada amalan kita sesama manusia, masyarakat, ataupun amalan kita dalam bab ibadah. Saya pernah cerita kot hari tu yang saya jumpa hari Jumaat, orang sembahyang Jumaat. Saya pun pergi lewat kak sembahyang Jumaat ni. Kena waktu tu yang 2-3 bulan lepas. Waktu tu hujan duk turun. Tengah hari ya, dia mendung turun. Pukul 1, pukul 2 hujan turun. Betulan hari Jumaat tu saya tidur lena sejuk. Lena. Tukang gerak saya pun lena kak. Hak saya tukang lena ni lagi lena lah. Pergi sembahyang masjid lewat. Terlepas dah 1 rakaat. Siap pidan dah 1 rakaat. Lepas tu sembahyang lepas sampai tahiyat akhir, ada lagi orang lain lewat lagi. Saya duk ingat saya lah orang Melayu terakhir masuk masjid lewat. Ada lagi orang lewat, dia duk tahiyat akhir, takbir terus duk tahiyat. Orang dah berumur dah, ada anak, ada cucu. Memang saya kenal lah orang tu. Lepas tu imam bagi salam, dia bangkit dia salam masbuk. Saya pun bangkit lah. Dia bangkit, tambah 2 rakaat, bagi salam, baca doa sendiri. Lepas baca doa, dia tengok saya senyum, dia salam tu dia balik. Tu imam tak berdoa ni. Jadi dia tak dan nak rebut pahala main masjid awal, dia rebut pahala balik masjid awal jadilah. Tu yang dia balik awal. Yang saya duk fikir nak cerita kat dia, kata Jumaat dia tak sah. Tak tahu cara nak abang. Sebab saya mengaji kecil-kecil dulu, saya pernah tegur seorang tu, dia marah saya. Saya tak berani nak tegur. Seorang tua ni dia bangkit daripada sujud, dia baca Sami Allahu Akbar. Dia baca tu, bangkit dari sujud. Saya kata Pak Su, mana ada orang bangkit pada sujud baca Sami Allahu Akbar? Dia kata aku tahu lah, aku ngaji dulu dah ni. Saya waktu tu kecil lagi, tak berani lawan lah. Sebab memang saya baru ngaji. Mungkin kot ada khilaf mazhab yang ke-6 ke yang ke-7 kan, saya duk agak betul lah. Jadi saya sengak. Dan ni pun saya duk fikir nak tegur ni, saya tak berani. Dah dia berumur. Bila mana kita orang muda tegur ni, takutlah dia terasa dengan kita. Kita duk cari jalan nak tegur dia. Ini nak cerita kesan, dia tak tahu, dia duk ingat sembahyang Jumaat ni macam sembahyang biasa. Sedangkan orang yang tak dan dapat 1 rakaat dengan imam, dia kena sembahyang 4 rakaat. Kaedah dalam fiqh mazhab kita dia sebut shalla ma la yanwi wa nawa ma la yusalli. Dia sembahyang benda dia tak niat, dan dia niat benda yang dia tak sembahyang pun. Dia niat sembahyang Jumaat, dia sembahyang zuhur 4 rakaat. Dia sembahyang 4 rakaat, dia tak niat pun zuhur. Dia kena lagu tu. Jadi dia buat macam biasa balik. Yang kita duk fikir kesian kat dia. Dia umur dia dah dekat nak sunya. Ada anak, ada cucu. Kalau gelap tengah-tengah jalan tu, jumpa Allah Ta'ala esok, dia nak cek amalan lain, dia tengok semayang tu. Kalau semayang tak betul, 70 tahun duk hidup atas dunia, duk semayang hari-hari tak pernah tinggal. Tapi semayang tak betul, 70 tahun tak pernah semayang. Makna dia, bila cek, Tuhan nak cek ni, dia cek semayang tu. Kalau elok semayang pun, dia renjak pergi tengok besar. Yang kita dengar hadis kursi, benda-benda yang Allah Ta'ala hisab kepada seorang mukmin ni, as-salah, semayang. Kalau semayang tu elok, dia tengok benda lain. Kalau semayang tak elok, dia kata kat malaikat tak payah cek benda lain.
Kalau sembahyang tak betul, tapak ataupun tiang asas tu tak dak ataupun tak elok, bumbung dengan dinding tak boleh nak duk elok. Sebab tu bila sembahyang, dia sembahyang tak betul 70 tahun dah, seolah-olah dia tak sembahyang. Sembahyang tu tempat yang asas bakui nak letak pahala lain. Sebab tu kalau meninggal, anak cucu duk buat tahlil pun nak hantar pahala, nak buh dalam bakui mana, tak ada bakui. Memang kita kata anak cucu bagi mengaji apa semua, mereka duk baca Quran apa, tak apalah tu. Ni yang dia duk sembahyang ni 70 tahun dah sembahyang tak betul. Bila sembahyang tak betul, macam tak sembahyang lah hukum dia. Bila tak sembahyang, tapak nak letak pahala tu, kita cakap bahasa mudah faham, bakui nak letak pahala tak ada. Nak buh lampau, tak ada benda nak buh. Nak pergi makan kenduri, nasi banyak, lauk banyak, pinggan tuan rumah tak letak. Takkan nak cekau masuk dalam besen tu. Duk tunggu pinggan lah, tempat tak ada. Lah sekali malu punya besen, kelak kunci kereta tu masuk dalam kereta start balik. Makan apa pun dah. Tu nak cerita kata bekas tak ada. Ni kesan. Sebab tu banyak hadis Nabi cerita. Kitab-kitab pun cerita kesan. Dah lah duduk sembahyang 70 tahun tu, duk bergelut punya susah. Nak pergi sembahyang jemaah sekejap lagi isteri suruh salim paper anak pula. Ni abang nak pergi sembahyang ni, Tok Imam takbir, Tok Imam sebut ni. Alah tukar sah, berkeli dengan bini 70 tahun nak sembahyang. Sembahyang jemaah, pergi sembahyang tak betul. Hidup dunia dah teruk dah, mati-mati teruk lagi. Tu nak cerita kesan. Maka dengan sebab tu Dr. Syed kata yang pertama jahil tu masalah. Dan yang kedua dia kata wal ummiyah. Ummi lah, tak reti nak baca. Kalau ada buku ke kitab ke tengok saja, nak baca tak reti. Ni kesan penyakit yang boleh rosak masyarakat jahiliah. Sebab tu kita lah ni, bila mana buta kepada Al-Quran, memang jeng. Sebab agama ni dia keperluan manusia. Bila kita tak reti nak baca Al-Quran, kita tak tahu nak guna keperluan kita. Sebab tu yang kata agama ni keperluan. Sebab tu ajaran Nabi mai semua tak sama cara dia pun. Zaman kita agama syariat lagu lain, zaman Nabi nu lagu lain. Sebab apa tak sama? Sebab tabiat dan keperluan orang ni dia tak sama setiap zaman. Sebab tu Allah Taala turun agama berdasarkan keperluan zaman-zaman tertentu. Sebab tu ajaran, contoh ajaran Nabi Yaqub alaihi salam, depa boleh kahwin bermadu dua beradik. Nabi Yaqub dia kahwin dua beradik isteri dia. Anak pak nakan dia sepupu, pak nakan dia nama Laman. Ada anak nama Laya dengan Rahil, kahwin dengan Laya dengan Rahil. Laya isteri pertama, kakak. Rahil isteri kedua, adik pada Laya. Kahwin madu dua orang. Memang betul-betul madu, manis hidup depa bahagia, sayang suami isteri. Nak cerita punya sayang ni, Laya ni dia hadiahkan seorang hamba perempuan yang cantik kepada Nabi Yaqub. Tu Laya, isteri yang nombor satu. Dan kita lah sambut hari lahir, isteri kita hadiahkan seorang isteri baru. Contoh lah, just for you forever. Sambut hari lahir. Bila Rahel tengok kakak dia Laya bagi seorang hamba perempuan yang cantik, dia pun nak tunjuk kata betapa cintanya dia, dan memang dia sayang kepada Nabi Yaqub. Cari seorang lagi hamba. Ni hak dia, lagi elok pada kak dia, pada pandangan dia. Cari yang perempuan, yang kedua. Dapat seorang hamba yang bernama Zalfa bagi pada Nabi Yaqub. Laya dia cari hamba perempuan yang bernama Balhah bagi Nabi Yaqub. Cukuplah 4 orang duduk kat Nabi Yaqub. Yang saya nak cerita tentang mana boleh kahwin dua beradik ni. Pasal apa mereka boleh, kita tak boleh? Sebab style tabiat keperluan orang tak sama. Sebab tu siapa yang tak guna agama setiap zaman, yang berpaling daripada agama, rosak sebab tolak keperluan. Kita buat rumah perlu elektrik dengan air, buat rumah besar, banglo. Orang nak main buah ayak tak payah, tak pakai ayak lah. Lepas tu berak je dah duk istinja kat bucu dinding, naik ke matu jebuk-jebuk. Jadi sukar hidup dia sebab tolak keperluan. Sebab tu syariat tak sama. Macam kita saya dah cerita dah, budak-budak nak kena makan, kita nak kena makan. Anak kita nak kena makan, umur 3 bulan 4 bulan nak kena makan. Kita umur
50, 60 nak kena makan. Tapi benar makan tak sama. Anak yang 5 bulan benar makan dia nestom. Kita yang pak tua ni makan nasi. Tak boleh bagi nasi ke anak, tak boleh kita makan makanan anak. Kalau makan memang jam. Anak bagi makan RFC. Telan tak dah habis biji, makan roh lagu tu, umur 5 bulan, 4 bulan. Kita pula duk kena nestom, seminggu dah nestom. Berak pula ayak. Pergi rumah Haji Karim pun nestom, rumah Haji Hasan pun nestom, tak tahan kata ustaz, berak pula ayak. Pasal apa? Duk nestom seminggu lah. Ni kata tak sama. Sebab tu Allah Taala sebut, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa berpaling daripada agamaku, hidup dia sempit. Tak boleh nak fikir. Fikir tak tembuih. Sebab tolak peringatan, tolak keperluan. Tu yang saya cerita tadi, bab duk buat tabung buayi tadi. Tak tiru Quran, tiru Jerman. Nak kelak cadangan lah. Tiru Jerman, tak tiru Quran. Ini kejahilan ummi, tak baca Quran. 3 bulan lepas ada ceramah di kampung Tembak, Pulau Ketir menghala ke Parit Panjang. Ataupun kita kata daripada Parit Panjang nak pergi Pulau Ketir, ada satu kampung Tembak. Mereka buat ceramah baru ni, penasihat baru 3 bulan lepas, penasihat apa nama Menteri Besar Terengganu main ceramah. Dia kata saya cabak tok-tok guru, mana-mana tok guru pondok, mana-mana ustaz, mana-mana tok imam, tolong cari mana ayat hudud dalam Quran. Dia tanya tu. Kat ceramah Khamis malam Jumaat. Esok hari Jumaat depa suruh kita khutbah di Masjid Tembak. Suruh jawab balik. Ada 7 ayat hudud dalam Quran. Kalau dia boleh baca, dia takkan tanya dah santai. Macam kita pi tandas tengok, tandas lelaki. Ni tandas orang lelaki kah? Dia tanya kita. Kalau dia tengok dah tandas lelaki, siap ada gambar orang pergi kepiah lagi tepi dinding tu. Dia tanya kita gini, dia tandas orang lelaki, maknanya 2. Dia tak berti baca dengan dia baca tak faham. 2 tu. Pi tandas orang perempuan, tandas muslimat. Ustaz, ni tandas orang perempuan kah? Makna dia memang tak baca, tak berti baca. 2 tu Tiba-tiba tanya, mana dalam Quran cerita ayat hudud? Cabak tok guru, cabak ustaz. Tolong nyatakan mana ayat hudud dalam Quran. Maknanya hang tak baca Quran. Dan yang keduanya, memang hang tak berti baca. Al-jahlu wal-ummiyah. Tu yang duk jadi serabut dengan sahabat. Dan yang ketiga dan terakhir untuk malam ni, dia kata, yang boleh jadi rosak, dia kata, ta'athur biman kana hawlahun min ashtatil qabail wal umam. Terkesan ataupun terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar ataupun negara-negara sekitar, terpengaruh dengan suasana mereka. Ini menyebabkan rosak masyarakat jahiliah. Begitulah kita. Kalau kita mudah terpengaruh dengan dunia luar, akan rosaklah masyarakat kita. Yang macam kita duk tengok lah. Tu suasana lah merosakkan keadaan. Saya cerita dah hari tu. Yang bawa main ceramah sekolah kami di Kupang, dia cerita siapa dia berubah. Dia cerita anak dia rosak macam tu macam ni. Saya pun kata betul. Sebab memang kita tengok berlaku benda tu. Dulu sekolah menengah masalah lah, sekolah agama tingkatan 3 bawa perut 6 bulan dah pergi mengaji. Mengaji bab tauhid. Anak ni tak tahu main mana. Syurga neraka duk bunyi sedia dalam kelas, mengaji dalam kelas. Ni terkesan dengan suasana. Yang terbaru tangkap budak perempuan tingkatan 2 sebar gambar lucah yang hidup punya gambar. Sama-sama pelajar asrama perempuan sekolah agama. Nak buang sekolah, ayah dia main rebah terduduk. Tak bagi buang. Lepas tu nak tunjuk bukti, tak payah tunjuk ustaz. Saya tahulah anak saya, memang dia kenal anak dia. Tapi dia harap kita didik anak dia. Bila didik anak dia, dia duk tarik orang lain. Tuan-tuan, bukan gambar keras, gambar bergerak, dia boleh cerita habis tu. Inci-incinya boleh bak habis. Kita tak ada duk kira lah, dia dan kira. Tu nak cerita kesan, ni tahun 2013 dia benarkan bawa handset pula pergi sekolah. Mampu ustaz-ustaz. Sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah rendah tak perlu handset canggih, tak perlu nak guna handset. Kalau nak cari bahan, nak buat assignment ke apa ke, sekolah ni jenis dia guna modul bercetak, nak cari apa-apa pun dalam buku.
Di sekolah pun dah ada dah, kalau nak masuk komputer apa semua. Lainlah budak-budak universiti, mereka nak guna. Tu keperluan mereka. Mereka dah besar. Budak sekolah rendah, sekolah menengah. Semua modul bercetak nak cari dalam buku. Ni kata suasana ni. Di sekolah ajar baca Quran, mengapai juzuk amma, puasa Senin Khamis, mulai Khamis malam Jumaat. Ajak punya bagus, semai benih-benih keimanan. Kelak-kelak duk bus stop, dia tengok orang pakai skirt. Duk tunggu teksi, selang kaki, nah, nampak habis pakaian cak ayam. Dia pun amma yatasaalun, tinggal amma. Yang tu dia tinggal pun. Habis lupa ayat-ayat Quran. Kita duk semai, ada orang duk cantai. Kita tanam, depa cantai. Kita tanam, depa pi buh racun dalam benih. Bila nak hidup? Ini suasana yang dah ta'assur, terkesan dengan budaya-budaya luar. Tengoklah musim kenuri. Pengantin tu kita tengok tu dia macam bidadari turun di bulan. Rumah duduk kampung, kasut tumit tinggi, tenggelam masuk dalam tanah. Tengok tempat di hotel tak apalah, bukan kata boleh buat. Tengok tempat ni tak tengok tempat. Di hotel tak apa, kasut tumit tinggi tak apalah. Lantai dia elok, ni kampung. Nak lalu kat tepi bendam, tenggelam tumit tinggi duk tarik tak naik. Ni kata ta'athur. Ni kena rehat musim cuti lah saya tengok. Kan nak kena angkat juga orang pakai lah hotel. Nak kena angkat. Ni lalu kok buah pokok cepedak habis daun cepedak ikut habis. Ni nak kata ta'athur, ni yang duk jam. Bulu mata macam menyapu. Mulalah dia terbit habis lah. Ni taghyir khalqillah, tak cerita bab mengubah ciptaan Tuhan. Ustaz Zaidruh duk abang dah. Tak payah duk cukok lah. Duk cerita macam-macam, ustaz-ustaz duk mengajak rata kampung. Dia tukar. Pejam mata nampak macam menyapu. Panggil kita lah Pak Lang, rebah Pak Lang pun. Tengok nak menekan, bulu mata macam menyapu. Anak cerita ta'athur biman haulahu. Terkesan dengan suasana yang ada. Maka dengan sebab itulah, bila kita mengaji sirah ni, kita cuba menilai dan muhasabah. Apakah rentak perjalanan kita menuju ke arah 4 benda yang merosakkan tadi. Sekiranya menuju ke arah tu, kita perlu fikir dan cari jalan untuk mengelak. Dan kita kena kepada jalan yang boleh menyelamatkan kita. Mudah-mudahan bila kita selamat di dunia, kita boleh jaga segala amalan dan panduan kehidupan kita berasaskan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi dan juga Allah yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita dapat bertemu dengan satu suasana dan hari yang paling bahagia, iaitulah setelah mana kita mati dan bertemu dengan Allah, diberikan nikmat syurga yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita harap malam ni adalah sikit sebanyak pendedahan yang boleh kita jadikan sebagai iktibar untuk sama-sama kita jaga diri kita, anak beranak kita, masyarakat kita kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Ya Allah, Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami benda yang kami jahil, dan peringatkanlah kepada kami benda yang kami sering lupa. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu wasallamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.